يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haddatin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لروحين محمد ناصر بن عبد الله شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت. ذنوبي بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. Amma ba'du. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini insyaAllah kita menyambung lagi bacaan kitab kita, masih lagi berhubung dengan hal-hal kematian dan bagaimana disebutkan bahawasanya satu daripada perkara yang dianggap menjadi ujian yang sangat berat, yang umumnya pasti dilalui oleh setiap orang di kalangan kita, iaitulah persoalan himpitan kubur. Sehingga kuatnya himpitan ini mempertemukan tulang-tulang rusuk yang kiri dan yang kanan dalam keadaan hancur berkecai, yang mesti dilalui dan dialami oleh setiap manusia. Kerananya kita telah melihat akan sebuah hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugul duduk di tepi perkuburan anaknya Zainab radhiyallahu anha. Kemudian para sahabat bertanya, mengapa nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih sangat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
dalam ramai-ramai anak yang Allah kurniakan kepadaku, Zainab inilah yang paling lemah jasadnya, Nabi kata. Aku sedih memikirkan himpitan kubur yang akan dialami oleh Zainab. Makanya aku telah berdoa kepada Allah, dan Allah Ta'ala memperkenankan doaku, dan Zainab akan dihimpit oleh kubur sekali sahaja. Tetapi sekali dia dihimpit itu, jeritannya pasti didengar oleh makhluk timur dan barat, Nabi kata. Menunjukkan tidak mudah untuk melepaskan diri daripada azab sengsara kubur ini. Dan kita dipesan dan diajar supaya membanyakkan amal bagi menyelamatkan diri di alam barzah. Di antaranya membanyakkan bersedekah. Kerana orang-orang yang banyak bersedekah itu mendatangkan cahaya di dalam alam barzah yang gelap gulita itu. Pagi ini kita menyambung lagi pada muka surat 70, baris yang pertama daripada atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan lagi oleh Ali bin Ma'bad dari Ibrahim Al-Ghanawi, dari seorang lelaki, bahawa ia berkata, ketika aku sedang berada dekat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, tiba-tiba muncul usungan jenazah anak kecil. Aisyah radhiyallahu anha menangis. Aku bertanya kepadanya, kenapa kamu menangis wahai ummul mukminin? Ia menjawab, aku menangis kerana kasihan kepada anak kecil itu. Bagaimana nanti ia menghadapi himpitan kubur? Demikian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman berhubung dengan alam barzah ini. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bila tengok para sahabat membawa jenazah seorang kanak-kanak ke tanah perkuburan, itu pun sudah cukup untuk menjadi iktibar kepada Aisyah. Dia menangis mengingatkan diri dia dan mengenangkan anak kecil itu. Bagaimanalah, kata Aisyah, mampu untuk dia menanggung himpitan kubur itu. Menurut saya, yakni pengarang kitab ini, kendati pun hadis Aisyah tadi mauquf, tetapi hadis yang serupa tidak boleh disebut sebagai pendapat peribadi. Pembahasan ulama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menyebut berhubung dengan himpitan kubur ini. Nabi kata setiap anak Adam yang mati pasti akan merasai dihimpit oleh kubur di alam barzah itu. Itu memang nyata, ada hadisnya. Dan di sana ada hadis-hadis lain yang banyak yang menyebutkan bahawasanya kanak-kanak yang meninggal dunia pada usia sebelum akhir baligh, belum melakukan dosa, dia budak-budak, maka dia ahli syurga. Lalu kata ulama, kalau sudah kanak-kanak tu ahli syurga, tak timbullah soal dihimpit oleh
tanah kubur tu. Tapi ucapan Aisyah ini boleh jadi, kata setengah ulama, pandangan peribadi dia. Oleh kerana Nabi hanya menyebut umum setiap anak Adam, maka budak-budak pun kira anak Adam juga. Maka Aisyah dia berasa bahawa boleh jadi juga budak-budak dihimpit di alam barzah. Itu pandangan peribadi Aisyah. Walaupun itu pandangan peribadi dia, pandangan itu tidak boleh menolak hadis yang sahih yang memang menyebut manusia ini dihimpit ketika berada di alam barzah. Ya. Berasa gerun dan mengingatkan perkara itu. Diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dalam kitabnya Al-Madinat tentang cerita wafatnya Fatimah binti Asad radhiyallahu anha, ibu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini satu riwayat peristiwa yang berlaku pada hari kematian mak Saidina Ali. Dia nama mak dia Fatimah binti Asad. Ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama beberapa sahabatnya, tiba-tiba muncul seseorang yang mengkhabarkan kematian ibu Ali, yang juga ibu Ja'far dan Aqil. Ya, Ja'far bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuh kita ke sana." Ya, bila dia bagi tahu tentang kematian mak Saidina Ali, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menangguh lagi. Kami pun segera berangkat dengan rasa sedih dan tidak berkata apa-apa. Tiba di depan pintu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan baju gamisnya seraya bersabda, "Letakkan pakaian ini di bawah kain kafannya." Ia masa sampainya tengah dikafankan mak Saidina Ali itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam buka jubah di bahagian luar, gamis. Macam imam, dia semayang tadi, dia pakai jubah dia, patu warna hitam tu dia boleh panggil gamis, yang dia sarung sebagai tanda dia imam dia ataupun khatib yang membaca khutbah setiap minggu. Dia ada jubah luar dia tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu juga. Jadi Nabi buka gamis yang di luar tu bagi kepada orang yang sedang mengkafankan jenazah, dan Rasulullah pesan masukkan di bawah kain kafan akan gamis ini. Ketika jenazah wanita itu diusung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut berjalan kaki bersama kami. Bahkan sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut memikul keranda. Sesekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului, dan sesekali beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertinggal di belakang. Dia jadi Nabi iring jenazah, sekejap ke depan, kadang dia ke belakang. Ada ketika Nabi menyambut juga, tolong bawa akan keranda, dia usung jenazah yang berkenaan. Sebab itulah kita menyebutkan bahawasanya di antara amal yang terbaik selain daripada di Malaysia, di kampung kita ni, ialah di Mekah dan di Madinah. Bagi orang-orang yang melakukan haji ataupun umrah, maklum
tiap-tiap waktu memang ada je jenazah yang disembahyangkan. Maka Tok Guru saya di Mekah memang pesan, jangan lepaskan peluang, sembahyangkan setiap jenazah, sama ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kemudian kalau berkemampuan, berkebetulan dekat dengan jenazah tu, maka kejar, pegang kanda tu, usung bawa. Beberapa langkah pun tak apa sebagai kesaksian. Kerana katanya, boleh jadi yang meninggal dunia itu seorang wali Allah. Kita tak tahu. Nah, jadi kita mendapat syafaat, yakni kebaikan, menguruskan jenazah seorang wali itu. Di mana hal-hal macam ni dibuat oleh Nabi dan dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Setibanya di kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam liang lahat, lalu keluar seraya bersabda, masukkan ia dengan menyebut nama Allah. Dia Rasulullah sendiri mengambil inisiatif bersama-sama menguruskan jenazah sehingga ke akhirnya. Selesai dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri dan bersabda, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada seorang ibu sang pengasuh ini, di mana dia inilah yang telah melahirkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang telah mengasuh Sayyidina Ali menjadi sahabat yang kanan di kalangan 4 sahabat, seorang khalifah yang menegakkan keadilan di dalam pemerintahannya. Kemudian kami bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan baju gamisnya dan kenapa masuk ke dalam liang lahat? Dia bila dah selesai, para sahabat radhiyallahu anhum tanya kepada Nabi, pertama, mengapa Rasulullah buka gamis dan suruh letak di bawah kain kapan tadi? Yang kedua, mengapa Nabi masuk dalam liang lahat, kejap lepas tu naik pula? Kemudian pesan kepada orang ramai, turunkan jenazah dan sebutlah nama Allah. Dua ni sahabat tanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku ingin ia selamanya tidak disentuh oleh api neraka jika Allah menghendaki. Aku berharap semoga Allah melapangkan kuburnya. Tidak ada yang selamat dari himpitan kubur selain Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Ya, Nabi kata, saya letak gamis tu dengan saya mengharapkan supaya dia dilepaskan daripada siksaan api neraka. Manakala saya turun, pijak juga kawasan lahat dia, lepas tu naik, kerana mengharapkan dengan izin Allah keberkatan yang ada, maka biarlah tanah kubur dia tu jadi lapang. Bila lapang tak mengimpit lah. Itu yang aku harapnya, Nabi kata. Dan mudah-mudahan dialah di antaranya, yakni Fatimah binti Asad, Rasulullah menyebut, yang dilepaskan daripada siksaan, dihimpit oleh kubur itu. Seorang dari kami bertanya, termasuk Al-Qasim, putera kamu, ya Rasulullah? Dia kita tahu Nabi ada anak lelaki,
selain daripada Ibrahim, namanya Qasim. Dia maka kunyah, panggilan di antaranya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abil Qasim. Itu yang kita dengar tiap-tiap minggu hari Jumaat. Sebelum daripada azan disebut oleh Bilal, dia membaca tarhim tu. Tarhim tu bukan subuh aja, sebelum Jumaat tu pun dia juga. Maka ada selalu acap kita dengar Abil Qasim dia sebut. Tu Qasim tu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim pun anak Rasulullah. Semua anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala wafatkan, meninggal dunia pada masa kecil. Semua. Tapi yang perempuan, alhamdulillah wa syukrillah, kebanyakannya membesar dan berkahwin. Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimatu Zahra. Dia yang lelaki semua mati kecil. Kenapa? Kerana kata ulama, biasanya dari segi jin, jin ni bukan jin efrit, jin merasuk tu bukan. Jin ni jenis keturunan ni benih. Jin, ya keturunan manusia ni. Biasanya anak lelaki itu dia bawa merupai wajah ayah dia, badan ayah dia, watak ayah dia. Biasanya macam tu. Makanya jika sekiranya ditakdirkan Allah anak-anak lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar, dewasa, maka nanti bila sampai umur dia 40 tahun, orang ramai melihat anak-anak lelaki Rasulullah ni. Takut ada yang bercakap nanti. Dia kata Qasim, Ibrahim, anak-anak lelaki Rasulullah tu Masya Allah, saling tak tumpah macam ayah dia Rasulullah tu. Jelah tengok dahi dia. Qasim tu tengoklah rambut dia. Ibrahim tu tengoklah cara makan, cara minum dia. Sebiji macam ayah dia Rasulullah tu. Jangan-jangan mereka berdua ni juga Nabi tak menggantikan Rasulullah selepas Rasulullah wafat, sebagaimana Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya Nabi Daud. Ini ulama bahas. Kalau ada yang bercakap macam ni, dan memang Qasim ke Ibrahim ke memang ada umur 40, saling tak tumpah macam Rasul, dianggap pula yang tu Rasul nanti, hancurlah risalah ini. Maka untuk memelihara risalah ni, dua-dua anak laki tu semua mati kecil, habis cerita. Tak ada siapa nak menyangka-nyangka nak syak boleh jadi, agaknya tak ada, meninggal dah semua. Tapi yang perempuan, biarlah berupa Rasulullah ke jasad, tak apa, kerana tidak ada Nabi Rasul di kalangan orang perempuan. Itu ya. Sebab itulah anak-anak lelaki itu Allah Ta'ala wafatkan semua. Itu pun dijadikan poin oleh golongan kufar jahiliyah, khasnya di Madinah, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mengatakan bahawasanya habislah risalah Islam ni. Yang nak menyambung bawa jihad ni tak ada. Anak laki mati habis semua dah. Memanglah bagi bangsa Arab, bahkan kita orang Melayu pun, dia nak turun perjuangan ke apa benda ke anak-anak lelaki ni lah. Biasa begitu. Dan Rasulullah bila anak lelaki mati, dikata dia, puak-puak Yahudi, orang munafik, siapalah nak bawa lagi risalah. Pakai ruyuk, habislah. Islam akan terberhenti dan hilang begitu aja. Mereka lupa yang nak bawa risalah ni umat, bukan anak aja. 10,000 umat, sahabat 106,000 orang.
106,000 orang sahabat. Yang tu seorang-seorang mula pada 4 Khulafa Rasyidin turun-temurun sampai ke hari ini. Mana ada mati Islam, ya. Cuma dimatikan anak lelaki itulah. Sebab itu kalau kita menghadapi ujian, anak lelaki meninggal dunia atau anak perempuan atau sesiapa pun ahli keluarga, percayalah di sana ada hikmah yang besar yang kita tak tahu. Ya, Allah yang lebih mengetahui dalam menyusun kehidupan manusia ni. Jadi sahabat tanya, kalau Fatimah binti Asad yang tu kira mak Sayyidina Ali, maka Qasim anak Rasulullah macam mana? Tanya. Lepas juga ke impik kubur. Dah kalau Fatimah tu kira jauh lah, yang ni anak ni. Sahabat tanya ke Rasulullah. Nabi SAW menjawab, dan termasuk Ibrahim. Bukan kata Qasim aja, Ibrahim pun Rasulullah SAW menyebut lepas daripada seksa himpitan kubur itu. Ini kebahagiaan bagi keluarga Rasul SAW. Riwayat senada juga dituturkan oleh Al-Hafiz Abu Nu'aim dari Asim Al-Ahwal dari Anas, tetapi tidak menyebut tentang pertanyaan kenapa Nabi SAW melepaskan baju gamisnya dan masuk ke dalam liang lahat. Ya, riwayat-riwayat yang menyebutkan Qasim, Ibrahim lepas daripada himpitan kubur, itu ada banyak riwayat yang menyebut. Tapi dalam bab Nabi letak gamis tadi, lepas tu Rasulullah turun ke lahat tu, yang tu 1-2 riwayat je lah. Dia menunjukkan bahawasanya Rasulullah ni barakah semua. Semua sebut benda apa? Sandal dia, gamis dia, serban dia, kopiahnya, pedang zulfakarnya, air ludahnya, peluh dia, kencing dia, semua berkat. Nak kata apa? Itu kata Rasul tu, ya. Kehebatan dan keberkatannya, subhanallah. Dalam hadis riwayat Abu Hatim dan Abu Nu'aim, Anas radhiyallahu an berkata, ketika Fatimah binti Asad bin Hashim ibunda Ali bin Abu Talib wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan khusyuk dekat kepalanya seraya bersabda, semoga Allah merahmati kamu, wahai ibuku. Dia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib tu pak saudara dia, bukan orang lain. Jadi ni yang ni pangkat mak saudara, dia panggil mak lah, panggil ibu, ya. Semoga Allah merahmati kamu, wahai ibuku. Kamu adalah pengganti ibuku. Kamu rela lapar asal aku kenyang. Ya, kalau ingat, pernah satu ketika terjadi ujian kemarau di kota Mekah. Masa itu Nabi SAW dipelihara oleh Abdul Muttalib, tok dia jaga masa tu. Makanan tak cukup, maka diletakkan Nabi dalam keluarga di kawasan rumah Abu Talib. Sebab Abu Talib tu ramai anak dia, berbelas-belas orang anak-anak dia. Anak saudaranya apa diimpun duduk di rumah dia. Dan makanan-makanan di rumah dia banyak. Jadi dihantar, dan di antara mengasuh masa tu, selain daripada Halimatun Sa'adiyah, ialah mak Sayyidina Ali tu sendiri. Sebab dia duk jaga Ali tu.
Dia maka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya masa Nabi lapar dia bagi makan. Kamu rela telanjang asal aku berpakaian. Kamu rela tidak makan makanan yang enak-enak demi aku. Semua itu kamu lakukan untuk mencari keredaan Allah serta keuntungan negeri akhirat. Itu mak Saidina Ali pemurah dia. Sebab itu tak heran ketika Ali radhiyallahu anha radhiyallahu an menjadi khalifah Islam yang keempat. Tiap-tiap hari di Kufah, di Basrah, di wilayah-wilayah bandar besar di Iraq, di rumah-rumah janda dan anak-anak yatim. Pagi-pagi lepas subuh macam ni buka pintu je tengok dah ada makanan dekat tangga rumah. Tiap-tiap hari. Untuk masak tiap-tiap hari tu ada aja di tangga rumah. Sehinggalah satu pagi bila janda dan anak yatim ni buka pintu pagi tu tengok tak ada dah makanan kat situ macam biasa. Tak lamanya dengar berita Saidina Ali telah syahid dibunuh di Karbala. Hasan Husin apa peristiwa tu. Bila dengar berita Ali mati terbunuh, pagi itu tak ada dah makanan. Barulah janda-janda dan anak yatim ni tahu. Rupanya bertahun-tahun sebelum ni yang dok hantar tengah malam senyap-senyap makanan tu rupanya Saidina Ali sendiri. Macam tu dia jaga kebajikan rakyat. Tiap-tiap hari dia tak bagi one shot 500, lepas tu tak ada dah. Dia bagi tiap-tiap hari jaga. Tu Saidina Ali tu. Tawaduk dan merendah diri dan merahsiakan amalnya. Tak pelik kata dia macam tu, mak pun jenis macam tu juga. Sampai kebaikan-kebaikan yang mak dia buat dibaca balik oleh Rasulullah pada hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahi akan jenazahnya. Dan Nabi doakan, mintalah ya Allah selamatkanlah ibu ni daripada siksaanmu pada hari kiamat nanti. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memandikan jenazahnya sebanyak 3 kali. Yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ikut menuangkan air. Dia masa mandikan jenazah, Rasulullah sendiri pun ambil air dan tuangkan. Keberkatanlah jenazah ini, ya. Makanya itulah kalau terjadi kematian, kebetulan ada ulama datang ke kampung kita. Manalah tahu, ni musim-musim sekarang ni banyak syekh dari Yaman ada, macam-macam syekh. Ya, kita dikurniakan rahmat ilmu oleh Allah Ta'ala di negeri Selangor ni. Kemarin hari Jumaat lepas maghrib, Ustaz Haruddin berkuliah di Masjid Negeri bersama dengan Ustaz Haruddin, seorang ulama hafiz daripada Syria yang dapat menyelamatkan diri dengan pertolongan Allah lepas keluar. Bagaimana dia mengajar suratul Fatihah, kemudian dia ijazahkan sanad kepada anak-anak murid yang datang malam itulah, dibacakan sanad surah Fatihah tu, diijazahkan semua. Begitulah beruntung kalaulah orang-orang macam ni kebetulan ada. Ya, kita nak mandi jenazah pukul 11 misalnya, dia habis kuliah pukul 10, kuliah duha. Segera kerana dia mandi jenazah, jemput dia, biar dia bersama, walaupun sekadar tuang air segayung aja, tak apa dah.
Boleh berkat daripada ulama-ulama yang macam tu. Macam bulan-bulan Ramadan ni, kebanyakan masjid ambil para hafiz. Kemarin satu masjid telefon Pusat Pengajian Tahfiz Kuala Kubu Baru. Bila telefon sana nak booking 2 orang untuk dibawa ke sebuah masjid di daerah Gombak Setia kita. Pusat Tahfiz jawab, minta maaf tuan, ya, kalau akan datang nak booking 4 bulan sebelum. Bayang tu tuan-tuan. Masyarakat di negeri Selangor ni reti dah nak ambil barakah. Walaupun budak-budak tahfiz, walaupun budak-budak, tapi nak barakah Al-Quran tu. Kebanyakannya begitulah. Ini merupakan suatu perkembangan yang sangat baik. Ya, dan tak dapatlah masjid tu, dah tak ada. Guru tahfiz habis kena booking. Satu Malaysia minta tarik merata-rata di Selangor ni. Ya. Itu keuntungan orang yang hafal Quran. Orang-orang yang macam ni penuh keberkatan. Dia dalam dada dia tu penuh dengan Al-Quran. Itu yang peristiwa yang berlaku di Kedah. Pusat tahfiz terbakar tu yang masuk dalam surat Khabar Sinar bulan lepas. Bagaimana tak ada, kalau Ta'ala ada seorang syahid, dia mati terbakar, asrama dia di atas, dia tak sempat turun, yang lain duduk bawah lepas keluar lari, yang lain pun lompat tingkap apa dia, boleh jadi tertidur, tersedut asap, pingsan, terus terbakar. Dibawa jenazah untuk postmortem, dibedah siasat di Hospital Al-Ustaz. Doktor buat kenyataan yang disiarkan oleh surat Khabar Sinar. Sungguh-sungguh mengejutkan. Otaknya seperti seorang yang masih hidup. Masa buka tu bergerak otak tu. Nur Al-Quran tu duduk berlari dalam otak dia. Bayang tuan-tuan. Jasad dah habis dah, hangus gentung dah. Lepas 3 hari keluar dalam surat Khabar Sinar lagi, Warta Metro keluar. Gambar lemari dia pula terletak di tengah atas bangunan yang dah hancur habis terbakar. Besi katil double decker tu pun gelai, bengkok dibantai di api. Lemari dia tak terbakar, duduk tengah tu, keliling ni abu habis semua dah. Tok guru dia buka lemari tu. Dalam lemari tu tergantung elok lagi tasbih yang dia duk guna masa baca Quran. Masya Allah. Itulah kita kata kadang-kadang hal-hal macam ni Allah Ta'ala tunjuk dan Allah pertontonkan. Mudah-mudahan menjadi keyakinan bagi kita. Untuk seperti yang sering saya sebut, kita buat projek. Bukan projek jambatan jalan raya aja. Projek satu rumah seorang hafiz atau hafizah. Ya, kalau kita yang ramai ni hadir, satu rumah tiap-tiap kita seorang aja, ya Allah, berkat dah Gombak kita ni. Ya. Kita perbanyakkan orang-orang yang seperti ini, yang membawa keberkatan dalam hidup. Bila Nabi dah siramkan air tu, kata dia, kemudian Nabi SAW melepaskan baju gamisnya dan dimasukkan ke bahagian bawah kafannya. Ya, jadi bila nak kafan tu, Nabi lapikkan dengan gamis. Setelah itu Nabi SAW memanggil Usama bin Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari, Umar ibn Al-Khattab, dan seorang budak berkulit hitam radhiyallahu anhum untuk menggali kuburnya. Ya, sahabat-sahabat diarahkan gali kubur untuk dikebumikan. Ketika jenazah sampai di kubur, Nabi SAW masuk ke dalamnya dan ikut mengeluarkan sisa-sisa tanah yang ada dengan tangannya.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan posisi mengiring ke kanan. Ia menghadap ke kiblat wajah tu. Yang ini riwayat Nabi beriring sekali bawa turun jenazah. Yang riwayat awal tadi Nabi turun ke dalam lahat, lepas tu naik pula. Yang ni kata diambil. Ada 2-3 riwayat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya Allah, ampunilah ibuku, si Fatimah binti Asad ini. Ajarkan kepadanya hujahnya dan lapangkanlah tempat masuknya dengan kebenaran Nabi-Mu ini dan para Nabi sebelumku. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara para penyayang. Setelah membaca takbir sebanyak 3 kali, Nabi SAW lalu memasukkannya ke liang lahat, dibantu oleh Abbas dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semua. Ya, semua hadis-hadis yang kita baca ni menunjukkan bahawasanya hal-hal yang berkait dengan kubur dan alam barzah ni benda serius. Tak boleh buat lebih kurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis tentang tanah perkuburan ni banyak sangat. Banyak. Kita akan tengok nanti kepelbagaian hadis-hadis yang lain. Bab yang ke-26, sesungguhnya mayit itu diseksa kerana tangis keluarganya. Diriwayatkan oleh Abu Hadiyah Ibrahim bin Hadiyah. Ia adalah perawi yang sanadnya ditinggalkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika seorang hamba yang sudah menjadi mayit diletakkan di kuburnya, ia terduduk mendengarkan ucapan keluarganya yang meratapinya. Wahai celaka aku, wahai malangnya aku, dan wahai sialnya aku. Malaikat berkata kepadanya, dengar apa yang mereka katakan itu. Benarkah kamu orang yang celaka, orang yang malang, dan orang yang sial? Ia mengatakan, aduh, kenapa mereka tidak mau diam? Kemudian ia dihimpit sekali sahaja, sehingga tulang-tulangnya patah dan hancur lebur. Menurut sebahagian besar ulama, sesungguhnya mayat itu akan diseksa kerana tangis keluarganya yang hidup, dengan syarat kalau memang hal itu merupakan pesan atau pilihannya, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, jika aku nanti mati, tangisilah aku sambil merobek-robek saku bajumu, wahai puteri Ma'bad. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, semua ulama menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah meratap, bukannya menangis. Menangis itu dibenar dan diizinkan dalam batasnya. Pada hari kewafatan Ibrahim, anak lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Lalu sahabat tegur Rasulullah,
Ya Rasulullah, Rasulullah menangis. Padahal Rasulullah melarang kami menangis pada hari kematian. Lalu Nabi SAW bersabda, yang aku tegahkan ialah meratap, bukan menangis. Sesungguhnya hati itu sedih ia, dan mata itu mengeluarkan air. Rasulullah kata macam tu. Jadi menangis boleh, ialah keluarga dekat, orang kita sayang, ayah, emak, anak, itu yang meninggal. Mau ke tak sedih menangis keluar air mata? Menangis tak apa, dalam batasnya. Zahirkan kesedihan, ini biasa. Meratap itu yang diharamkan. Kerana memang disebut dalam hadis, pada malam Mi'raj, ketika aku masuk menjenguk ke dalam neraka, aku dapati di kiri kanan neraka dibariskan manusia-manusia yang menyalak seperti anjing. Yang baris belah sini, barisan sini, dia salak yang ada di barisan sini. Barisan sini pula menyalak ke barisan sini. Dia lawan menyalak macam anjing. Tapi manusia. Lalu aku tanya malaikat, ni siapa dia yang menyalak-nyalak ni? Lalu malaikat kata, inilah dia orang-orang di kalangan umat kamu, bukan umat Nabi lain, yang meratap pada hari kematian. Bangsa jenis bila mati meratap, menangis beria-ria, tak ketahuan, meratap-ratap, merintih. Itu orang kafir, ya, puak-puak Syiah yang sesat tak ketahuan tu, sampai empuk-empuk kepala, tepuk dada, meratap-ratap, haram hukumnya, ya. Jadi menangis tu boleh. Cuma dalam hal ini kata dia, memang diazab tu kerana dia wasiat. Ni penyakit lah jawab dia. Dia masanya dia nak meninggal dunia, dia wasiat. Kalau ayah mati, jangan lupa kumpul adik-beradik semua meratap-ratap. Faham tu? Dia pergi pesan macam tu pula. Memang kena belasah lah di alam barzah, di malaikat maut. Ni apa nama ni? Alam barzah itu. Mungkin angkir apa semua akan azab dia. Dia pergi wasiat yang bukan-bukan pula. Tunjuk kata sedih kehilangan tu disuruhnya beria-ria sampai ke meratap. Haram juga wasiat yang seperti ini. Wasiat ni benda yang tak menyanggah syarak. Kalau dah menyanggah syarak itu bukan wasiat dah. Dia terbatal dengan sendirinya. Kemudian terdapat riwayat yang menunjukkan bahawa mayit itu ditimpa azab berkat tangis orang yang hidup, sekalipun itu bukan termasuk tradisinya atau pesan yang disampaikannya. Yang ini insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah di bulan yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kifarah suratul As, dan kita tutup dengan bacaan doa. Dan sebelum daripada itu, suka saya memaklumkan kepada semua hadirin dan hadirat, insya-Allah biiznillah, mulai minggu ini, hari ini, hari Ahad, setiap minggu yang berterusan, kita akan mengadakan kuliah duha di surau pasar malam yang ada depan ni, dekat Sheikh Greenwood tu. Kita nak hidupkan surau tu, walaupun sekadar mingguan. Kita buat kuliah duha 9 hingga 10 pagi satu ustaz, 10 hingga 11 satu ustaz, pukul 11 bersurai. Pagi ni pelancaran akan dibuat oleh YB kita. Jadi saya mohon supaya melapang-lapangkan masa. Saya tak kata kalau lapang, kalau lapang ni tak lapang, jawab dia, ya. Tolong lapang-lapangkan masa demi agama. Hadir. Nanti tiap minggu tu kita akan aturkan ulama-ulama, ustaz-ustaz. Dia termasuk, kita cadang hari ni panggil Ustaz Ismail Kamus.
dia tak dapat hadir. Minggu-minggu lain kita akan panggil. Kalau ada macam ulama-ulama dari Syria ke Palestin ke mana ke, dapat peluang kidnap, curi, ambil, kita akan buat macam tu. Tapi tiap-tiap minggu, mulai minggu ni hari Ahad, berterusan dah sampai bila-bila, insya-Allah kita akan buat kuliah duha di situ. Dia jadi datanglah beramai-ramai bagi meraihkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil ilmi qulubana wasta'mil bi ta'atika abdadana wa khallis minal fitani wal mihni asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa qina syarra wasawis syaitan wa ajirna minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alaina sultan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagaimana biasa kita ada bacaan tahlil insya-Allah.